Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel YouTube Cikgu Ainun Semion. Jadi insyaAllah untuk hari ini Cikgu akan kongsikan tips untuk cemerlang sebagai pecutan akhir SPM 2021 untuk calon-calon SPM Ekonomi 2021. Stay tune. Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Ainun Semion. Jangan lupa tonton, like, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Baiklah, seperti yang dijanjikan. Jadi, hari ini Cikgu akan kongsikan tips cemerlang kertas 1 Okey. Baiklah. Kepada mereka yang baru mungkin baru pertama kali datang ke channel Cikgu. Okey, Cikgu diberi nama Ainun binti Semion dan merupakan SISC Plus TVET di Pejabat Pendidikan Daerah Bentong Jadi moto Cikgu adalah sentiasa cuba buat yang terbaik walau kita bukan yang terbaik. Jadi Cikgu sebenarnya adalah sukarelawan ataupun YouTuber pendidikan bersama dengan Akademi YouTuber. Okey. Jadi kalau kamu nak cari channel Cikgu, boleh typekan Cikgu Ainun Semion Okey. Jadi kepada mereka yang baru mungkin baru pertama kali datang ke channel Cikgu Ainun dan belum lagi subscribe, bolehlah subscribe sebagai tanda sokongan untuk memberi semangat kepada Cikgu Ainun untuk terus berkarya, insya-Allah. Baik. Okey, jadi bila kita bercakap tentang format pentaksiran ekonomi SPM, semua dah tahu kertas untuk ekonomi SPM 3767 terbahagi kepada dua, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Dan untuk hari ini, Cikgu akan fokuskan kertas 1 Okey, baik. Jadi sebelum itu, sekiranya untuk kamu untuk target lulus kepada mereka yang mungkin belum lagi pernah lulus, jadi pastikan untuk kertas 1, cuba dapatkan 20 soalan yang betul kerana kertas 1 ni dia solid Setiap satu soalan yang kamu jawab dengan betul akan memberi kamu 1 markah. Jadi bermakna kertas 1 adalah 40%, manakala kertas 2 daripada 100 markah akan dijadikan wajaran 60%. Jadi bermakna jika kamu boleh dapat 20 soalan betul untuk kertas 1, kamu telah dapat sekurang-kurangnya 20 markah. Okey. Jadi apabila dicampur dengan kertas 2, apabila kamu dapat menjawab sekurang-kurangnya 8 markah bagi setiap satu, di mana kertas 2 kamu perlu jawab 5 soalan jadi andaikan kamu boleh dapat 8, kamu boleh dapat 40% dan apabila ditukar kepada wajaran 60%, ia akan membawa 24%. Jadi apabila kita campurkan kertas 1 20% dan kertas 2 itu 24%, jadi jumlah markah adalah 44%. Okey. Kemudian sebab pada cikgu tagline ini patutnya adalah lulus sudah pasti, cemerlang mesti cari. Okey, bagaimana pula nak cemerlang? Okey, strategi untuk cemerlang. Okey, cuba dapatkan kertas 1 ni 30 soalan yang betul. Bila kamu jawab, dapatkan minimum 30 soalan yang betul, bermakna kamu akan mendapat 30 markah. Dan untuk kertas 2, cuba dapatkan 15 markah bagi setiap satu. Jadi 15 kali 5, kamu akan mengumpul 75% ataupun 75 markah daripada 100. Kita tukar kepada wajaran 60% akan membawa 45 markah. Jadi apabila kertas dicampur dengan kertas 1 tadi, markah terkumpul adalah 75%. Jadi A sudah dalam tangan A- dalam tangan. Jadi insyaAllah kamu pasti boleh. Okey,
Jadi setakat ini masing-masing boleh tengok di mana kamu berada. Jadi di sini cikgu perturunkan untuk kertas 1 sekurang-kurangnya 24 ya. Untuk kamu target untuk dapat sekurang-kurangnya B ya. Jadi kita kalau boleh kita tak nak markah ataupun grade yang rendah ya. Jadi sekarang kamu boleh tumpu boleh dapat sekurang-kurangnya B di mana andai kata kamu boleh dapat 24/40 untuk kertas 1, kertas 2 katalah dapat 12 markah bagi satu soalan, jadi 5 soalan kamu akan kumpul 60 markah jadi wajarannya akan jadi 36 36 tambah dengan 24 akan mengumpulkan markah 60. Jadi dah dapat B begitu juga seterusnya yang lain. Okey, baik. Jadi kita tak berlama-lama di sini tetapi sendiri masing-masing boleh renung-renungkan di mana hala tuju kamu. Okey, baik. Jadi hari ini kita nak cerita kertas 1 terlebih dahulu. Jadi kertas 1 ekonomi SPM kodnya adalah 3767 palang 1. Okey. Okey. Jadi ini merupakan analisis analisis kertas soalan peperiksaan ekonomi SPM kertas 1 bagi tahun 2018 dan 2019. Okey. Jadi untuk kertas 1 sebenarnya hampir semua topik akan ditanya Okey. Jadi untuk tahun 2020 kita tidak ada data kerana soalannya tertutup Okey, tapi apa yang boleh disimpulkan di sini, jika sesuatu subtopik subtopik itu agak luas dan besar maknanya lebih banyak soalan akan ditanya jadi kamu boleh lihat semua orang dah tahu tingkatan 4 kita ada 4 bab dan tingkatan 5 kita ada 2 bab sahaja jadi kalau dari segi pembahagian ni pun kamu boleh lihat bahawa topik-topik tingkatan 4, soalan-soalan daripada tingkatan 4 lebih banyak ditanya berbanding tingkatan 5. Tetapi pastikan kamu faham semua tajuk. Okey? Okey, baik. Jadi apa yang ada pada kertas 1, 3767 palang 1 ialah 40 soalan objektif dan kamu diberi masa 1 jam 15 minit untuk menjawab. Dan untuk level ataupun tahap pentaksiran yang ditanya untuk kertas 1 ialah 60% merupakan soalan tahap ataupun kemahiran pengetahuan dan selebihnya 40% adalah soalan-soalan aplikasi. Jadi 40 soalan wajarannya adalah 40%, bermakna satu soalan satu markah. Okey, solid kan? Okey. Kemudian dari segi nisbah aras kesukaran pula, standard sama seperti subjek-subjek lain ialah 5-3-2 di mana 5 separuh adalah aras kesukaran yang rendah dan aras sederhana adalah 3 dan aras tinggi adalah 2. Jadi apabila kita jadikan ataupun apabila kita nisbah ini kita tukar kepada 40 soalan tadi, bermakna aras rendah lebih kurang 20 soalan akan ditanya, aras sederhana 12 soalan dan aras tinggi adalah lebih kurang 8 soalan. Bermakna aras tinggi tu sedikit sahaja berbanding dengan aras rendah dan aras sederhana. Okey, baik. Jadi apabila kamu diberi 1 jam 15 minit untuk 40 soalan objektif, bermakna lebih kurang kita ada 75 minit kan untuk 40 soalan. Jadi purata ialah satu soalan 1.875 minit. Okey. Jadi bermakna lebih kurang 1 minit setengah lah kamu boleh gunakan untuk menjawab. Tetapi kalau sekiranya soalan tu boleh dijawab dengan cepat, tak apa, kamu boleh teruskan kepada soalan lain. Okey. Jadi seperti mana yang cikgu sebutkan tadi, untuk objektif pentaksiran kita 60% ataupun 40 soalan ini untuk menguji ataupun mentaksir pengetahuan di mana di sini
kemahiran yang perlu adalah kemahiran mengingat dan memahami. Dan biasanya ini akan melibatkan istilah, konsep dan juga prinsip asas ekonomi. Okey, kemudian kita ada kemahiran mengaplikasi iaitu OP2 tadi 40%, lebih kurang 16 soalan di mana pengetahuan dan kemahiran yang kita ada digunakan untuk membuat penyelesaian dalam situasi biasa atau situasi baru. Okey, jadi tadi cikgu dah sebut tentang nisbah aras kesukaran kan. Aras rendah kita ada lebih kurang 20 soalan, aras sederhana 12 soalan dan aras tinggi 8 soalan. Okey, jadi aras kesukaran rendah sebenarnya apa? Yang ini biasanya merujuk pada soalan-soalan yang direct. Maknanya terus, straight to the point. Dan biasanya soalan begini, jawapannya ada dalam buku teks. Dan soalan-soalan aras rendah selalunya tiada stimulus. Tiada perkiraan. Jadi soalan-soalan apa yang berkisar biasanya tentang definisi, maksud, konsep dan juga prinsip. Sebab itu kamu kena kuasai, kena kuasai konsep. Setiap konsep yang ada kamu perlu kuasai. Okey. Kemudian untuk soalan-soalan objektif kita ada dua komponen iaitu yang pertama adalah pokok soalan. Di mana kamu akan diberi bahan rangsangan dan kemudian kamu akan diberi pilihan iaitu terdiri daripada jawapan yang tepat dan juga pengganggu ataupun dikenali sebagai distractor. Okey. Bermakna apabila kamu menjawab lebih banyak salah daripada betul, kamu memang terganggu oleh distractor tadi, oleh pengganggu sebab kita tak nampak jawapan. Okey, baik. Jadi pokok soalan, pokok soalan biasanya kamu akan diberi rangsangan dan satu masalah akan dikemukakan di mana bahan rangsangan ada kalinya diberi dalam bentuk ayat sahaja, kemudian dia boleh jadi dalam bentuk graf, rajah, gambar dan juga jadual. Jadi ini standard untuk soalan ekonomi. Okey. Jenis item pula iaitu jenis jawapan. Kita ada aneka pilihan. Okey, untuk aneka pilihan kamu diberi jawapan A, B, C, D dan kamu perlu memilih satu jawapan yang tepat. Jadi soalan jenis ini ikut purata adalah 75%. Maknanya majoriti. Majoriti soalan kertas satu berbentuk begini. Dan pada tahun 2018 lebih kurang 27 soalan berbentuk ini dan 30 soalan bagi SPM 2019. Jadi maknanya majoriti soalan bentuk ini. Okey, kemudian bentuk yang kedua, jenis item yang kedua adalah aneka gabungan. Di mana kamu diberikan gabungan penyataan 1, 2, 3 dan 4. Dan kamu perlu memilih kombinasi. Biasanya dia pairing lah dua-dua. Okey, jadi ini lebih kurang 10% di mana pada tahun 2018 8 soalan telah ditanya berbentuk ini dan juga pada tahun 2019 4 soalan bentuk aneka gabungan atau juga dikenali sebagai aneka pelengkap. Dan bentuk yang ketiga adalah betul salah. Di mana kamu akan diberi 2 pernyataan dan kamu kena kenal pasti sama ada pernyataan itu betul atau salah. Dan ini purata 15% di mana 5 soalan ditanya pada 2018 dan 6 soalan pada 2019. Okey. Apa yang cikgu nak highlight di sini ialah, okey, jadi tadi telah disebutkan aneka pilihan 2018. Pada tahun 2018 kita ada 27 aneka pilihan, aneka gabungan 8, betul salah 5, 2019 30 aneka pilihan, aneka gabungan 4 dan betul salah adalah 6. Okey, daripada semua soalan ini cikgu nak highlight tentang soalan pengiraan. Okey, kerana didapati kebanyakan calon atau pelajar dia bermasalah. Bila keluar saja soalan pengiraan dan juga soalan berbentuk graf atau kelok, dia akan jadi masalah. Jadi ini mengganggu untuk kamu skor markah yang tinggi. Okey.
Jadi dekat sini 2018 ada 8 lebih kurang soalan pengiraan dan graf, melibatkan graf dan kilo ada 3 soalan, manakala tahun 2019 ada 5 soalan pengiraan dan graf kilo ada 5 Ada kalanya soalan ini dia berkait pengiraan melibatkan graf dengan kilo Okey, jadi bermakna lebih kurang 25%. Jadi kamu kena bersedia. Pastikan kamu ingat dan faham semua rumus yang ada dan kamu boleh aplikasikan dalam situasi yang diberikan Okey, baik. Jadi sehubungan itu cikgu dah buat sedikit analisis lah untuk soalan pengiraan apa subtopik yang popular. Okey, jadi kalau kita lihat 2018 kita ada kos lepas daripada 8 soalan itu termasuklah soalan kos lepas, keseimbangan pasaran nilai keanjalan keanjalan ada lebih kurang 3 soalan. Okey, kemudian upah benar, pendapatan, kos tetap dan untung jadi maknanya untuk graf atau kelok pula dia melibatkan KKP, kelok kemungkinan pengeluaran, perubahan penawaran dan perubahan permintaan Kemudian bagi tahun 2019 ada 5 soalan pengiraan dia melibatkan permintaan pasaran, keanjalan, pendapatan produktif, kos berubah dan juga keluaran marginal untung maknanya ini adalah kos pengeluaran. Okey, kemudian untung, pendapatan produktif ni masuk dalam pendapatan Okey, jenis pendapatan. Okey. Sementara untuk graf dan kelok juga melibatkan kelok permintaan, perubahan permintaan, kelok permintaan pasaran dan perubahan keseimbangan pasaran. Jadi maknanya banyak kita punya kelok dengan graf ni dia berkait dengan KKP dengan keseimbangan pasaran, perubahan keseimbangan pasaran. Jadi pastikan kamu kuasai betul-betul jadi kalau masih bermasalah kamu boleh rujuk sebelum ni cikgu telah terbitkan beberapa video berkaitan dengan pengiraan keanjalan jenis pendapatan dan juga keseimbangan pasaran. Jadi kamu boleh rujuk di channel cikgu ini Okey. Okay, baik. Jadi untuk seperti yang cikgu tunjukkan tadi, cikgu nak bawa fokus kamu sedikit. Kita tengok daripada semua topik ini, apakah topik ataupun subtopik yang berkait, yang biasanya boleh ditanya tentang pengiraan. Kalau kita lihat kat sini, okey, subtopik yang pertama berkait dengan kos lepas, okey, termasuk juga KKP Kemudian kita ada pengiraan untuk subtopik keseimbangan pasaran, keanjalan harga, okey, pendapatan individu, pendapatan individu, jenis-jenis pendapatan termasuklah tadi kan, pendapatan produktif, untung okey, kemudian penggunaan pendapatan individu seperti apa dia? Pendapatan boleh cukai, lagi potongan wajib cukai yang perlu dibayar oleh individu dan sebagainya. Okey, kemudian begitu juga dengan kos pengeluaran. Dalam subtopik pengeluaran kita boleh ditanya tentang pengeluaran jangka pendek kemudian kos pengeluaran Kita juga ada pengiraan untuk imbangan pembayaran dan juga kadar pertukaran asing. Untuk produktiviti ada sedikit sahajalah tapi kamu perlu ingat juga dia punya rumus-rumus yang ada kita belajar Okey. So kita teruskan. Ini adalah kata tugas popular pernyataan manakah yang betul untuk kertas satu. Manakah maklumat yang benar atau betul, pasangan maklumat betul situasi manakah. Okey. Jadi cikgu ingin nak tarik perhatian sebab soalan trend sekarang dia tidak ada lagi yang menuju negatif. Biasanya dia akan tanya yang betul. Apa-apa pun kamu baca soalan dan jawab apa yang ditanya kemudian situasi manakah ni merujuk kepada soalan aplikasi lah apakah, berapakah mengapa. Ini antara kata tugas popular dan bagaimana
Jadi kalau kamu masih lagi keliru tentang kata tugas, kamu boleh juga rujuk video cikgu Jom Mahir Kata Tugas nanti kamu dapatkan link video-video berkenaan di deskripsi video ini. Okey. Seterusnya, tips menjawab soalan objektif. Macam mana cara yang tepat ataupun cara terbaik untuk teknik kita menjawab Okey. Jadi cikgu kongsikan beberapa tips. Jadi semoga bermanfaat bagi kamu dan kamu boleh sesuaikan Kalau bersesuaian dengan kamu boleh gunakan. Okey. Apa tipsnya? Okey, yang pertama, fahami kehendak soalan dan keseluruhan soalan. Jadi kamu sebaiknya kamu gariskan kata tugas dan kata kunci soalan. Okey? Dan kamu boleh gunakan pen merah untuk gariskan kata tugas dan kata kunci soalan Okey. Kemudian, telitikan setiap pilihan jawapan secara teliti dan terperinci. Okey, ada setengah pelajar dia lebih suka mencari jawapan yang salah dahulu. Dia pastikan mana yang salah dahulu, terpulang pada kamu, tapi pastikan semua pilihan jawapan itu kamu perlu baca dengan teliti dan cuba kenal pasti sama ada dia tepat ataupun salah betul ataupun salah. Okey. Jadi cuba jawab semua soalan dan tinggalkan soalan yang sukar dijawab jadi cuba jawab dahulu semua yang kamu boleh jawab, manakala yang mungkin agak sukar bagi kamu jawab, kamu boleh tinggalkan dahulu supaya kamu tidak membuang banyak masa. Maknanya soalan-soalan yang kamu belum jawab tadi, kamu boleh bulatkan nombor soalan dan selepas sebabnya bila kamu bulatkan nanti kamu boleh highlight soalan tu, kamu tahu yang mana kamu belum jawab dan kamu boleh kembali semula untuk menjawab soalan tersebut setelah selesai jawab soalan-soalan yang lebih mudah kamu jawab. Okey, kemudian jika masih tidak dapat menjawab selepas kamu dah kembali tadi masih lagi tak boleh jawab, tekalah dengan bijak Jangan tinggalkan sebarang soalan tanpa dijawab. Rugi kan? Okey. Okey, setelah mendapat jawapan bagi setiap soalan, terus hitamkan pada kertas jawapan. Pastikan sepadan dengan jawapan pada kertas soalan dan nombor soalan. Okey, jadi ini sangat penting sebab pengalaman cikgu sendiri ada student cikgu dahulu, dia selalu cuai apabila menyalin dia punya soalan, nombor soalan tu tak sama. Sebagai contoh, jawapan soalan nombor 2, dia pergi lorek kepada nombor 3. Jadi rugi. Dia dah tidak sepadan, jadi jawapan pun dah jadi lain. Okey. Dan paling penting, semak semula semua jawapan sebelum dihantar. Jadi yang pentingnya, kamu pastikan 40 jawapan kena ada di situ dan setiap satu soalan hanya satu jawapan sahaja. Sebab bila satu soalan kamu terlorek 2 jawapan, sebab tadi tak sepadan tu, tadi alignment dia lari kan, kamu akan rugi. Jawapan kamu akan di reject sebab dia kena jawab satu soalan satu jawapan saja, tak boleh lebih. Okey. Dan katalah masih ada masa semasa kamu menyemak, kamu boleh mungkin lebih kurang buat analisis jadi untuk soalan objektif biasanya 40 soalan dia agak balance. Maknanya jawapan A, B, C, D tu dia agak balance jadi maknanya dia lebih kurang lah 10A, 10B, 10C, 10D kalau dia tak pun dalam 11 tapi maknanya dia tak akan lari jauh jadi kalau dah tak ada sangat tekalah dengan bijak Okey, yang penting jangan tinggalkan satu soalan pun tak berjawab. Pastikan ada 40 40 yang kamu dah lorek tadi. Okey. Jadi sebenarnya bila soalan objektif ni dia ada 3 jenis 3 jenis. Apa dia? Yang pertama, soalan mudah Jadi soalan yang dianggap mudah ni kita memang pelajar ni memang pasti sekali baca dah tahu dah yang mana satu jawapannya Jadi itu soalan yang dianggap mudah. Jadi
kamu habiskan dulu jawab soalan-soalan yang seperti ini. Maknanya kamu confident, kamu yakin. Ya. Okey. Jenis kedua, soalan yang kurang pasti jawapan. Jadi tadi kita dah tinggalkan kan yang agak sukar tadi, kita tak pasti, kita dah bulat-bulatkan tadi. Kita boleh pergi kepada soalan-soalan tu dan cuba jawab. Bila tak pasti, jadi cuba cari clue, cuba cari mungkin istilah atau perkataan yang boleh membantu kamu. Okey. Dan soalan yang ketiga ni soalan yang memang kita tak tahu jawapan. Kenapa tak tahu? Tak tahu ni mungkin sebab kita memang tak baca, ataupun masa cikgu kita terang, kita tak fokus, kita terlelap dan sebagainya, ataupun kita tak faham. Ya? Okey. Jadi untuk ini kamu tidak ada pilihan lain kecuali membuat tekaan sendiri. Jadi tekaan tu macam cikgu beritahu tadi, tekaan tu kena bijak. Okey. Jadi apabila menjawab benda ni nampak seperti benda yang remeh tetapi tolong ambil perhatian. Okey bila kita menjawab soalan objektif, pertama sekali gunakan pensel standard peperiksaan jadi pastikan kamu menggunakan pensel standard peperiksaan. Jadi di pasaran pun ada yang standard peperiksaan, biasanya pensel 2B lah kan. 2B dan pastikan dia cukup hitam Okey. Yang kedua, lorek penuh dalam ruangan pilihan jawapan yang dipilih jadi pastikan kamu lorek penuh, jangan kedekut lorek tengah-tengah sajakah. Jadi lagi cantik kamu boleh buat frame dia dulu, lepas tu lorek dalam dia dan kamu tengok contoh kat sini pun ada yang lorek pun tak penuh jadi kalau boleh seboleh-bolehnya lah kamu lorek penuh jawapan kamu tu, jelas Jadi kalau katalah kertas OMR macam ni, kita nampak maknanya satu soalan, satu jawapan sahaja. Okey. Kemudian kalau katalah kita ingin menukar jawapan pastikan jawapan asal dipadam dengan bersih dan lorek jawapan baharu dengan kemas. Okey, jadi kalau katalah kita tak jadi, contohnya nombor 6 ni tak jadi jawab B, okey, padam betul-betul. Jadi bila nak padam dia bersih, sudah tentu kamu kena gunakan pemadam yang juga standard peperiksaan jangan gunakan pemadam, ada kadang pemadam yang mungkin akan merosakkan kertas jawapan kamu. Jadi macam contoh kat sinilah, tak semestinya kamu guna yang ni, tapi cikgu kata sebagai contoh kena betul-betul yang boleh padam bersih jawapan yang asal, dan kemudian barulah kamu lorek jawapan baharu dengan kemas perkara ini nampak seperti remeh tetapi dia boleh mempengaruhi sebab yang kita tahu kertas OMR peperiksaan di peringkat SPM dia akan masuk mesin jadi kalau kertas kamu bermasalah dia akan mengganggu juga mungkin untuk memastikan markah kamu itu dapat dinilai dengan sewajarnya jadi pastikan ikut yang sepatutnya. Okey, sekarang kita cuba lihat beberapa contoh soalan. Okey, jadi bentuk aneka pilihan. Okey, sebagai contoh soalan 1 jadi apabila kita menjawab soalan objektif, pastikan macam cikgu kata tadi, kamu boleh kenal pasti kata kunci dan kata tugas soalan. Okey, kat sini contohnya, apakah tujuan firma membuat pilihan apabila mengeluarkan sesuatu output? Okey, jadi kata kunci kita tujuan firma. Pilihan, kan? Maknanya pilihan firma. Okey, apa tujuan firma membuat pilihan? Dan of course, kalau firma mengeluarkan sesuatu output. Output ni produk lah. Okey, jadi kita lihat pilihan jawapan Kita ada 4 pilihan jawapan, jadi kita pergi satu persatu. Okey, adakah untuk memenuhi kehendak manusia? Okey, tujuan firma okey, jawapannya salah, kan? Sebab tujuan firma kita tahu apa dia? Okey, untuk memaksimumkan keuntungan. Tapi dalam pilihan jawapan kita tak ada. Okey, tak apa, kita teruskan. Kita tengok. Okey, mengurangkan masalah pembaziran. Okey, ini pun bukan.
memaksimumkan kepuasan pengguna pun bukan. Ya. Okey. Jadi seperti yang cikgu sebut tadi, tujuan firma membuat pilihan adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Jadi memaksimumkan keuntungan ialah dengan apa dia? Memilih kaedah yang cekap, iaitu meminimumkan kos pengeluaran. Okey, bermakna jawapan dia B. Ya? Macam tu cara kamu pilih jawapan. Okey, kita tengok contoh lagi. Okey, pernyataan manakah yang betul tentang kelok permintaan pasaran? Jadi, kata tugas kita kat sini atau kata kunci yang kita boleh perhatikan daripada soalan ialah pernyataan manakah yang betul? Berkenaan apa? Kelok permintaan pasaran. Jadi bila berkait dengan kelok seboleh-bolehnya kamu boleh lakarkan kelok tu supaya kita nampak jelas. Sebab kalau kamu tengok pada pilihan jawapan dia berkait dengan kelok tersebut. Jadi kamu cuba bayangkan. Jadi kalau setakat bayangkan mungkin kita tak berapa jelas. Jadi sebaiknya buat apa? Kita boleh lakarkan untuk kita rujuk. Okey, sebagai contoh kat sini. Sini tak apa. Jadi kita lihat pernyataan manakah yang betul tentang kelok permintaan pasaran. Okey, kita perhatikan daripada kelok kita tadi. Bentuk kelok mencerun ke atas dari kiri ke kanan. A ni. Mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Betul tak? Ya. Jawapannya adalah salah. Kerana dia mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Permintaan kan? Dan kalau mencerun ke atas ni untuk SS. Jadi kamu boleh tulis kat situ SS lah ni. Salah. Kita nak DD kan? Okey. Diterbitkan daripada kelok-kelok permintaan individu. Okey, mungkin. Tapi kita tengok dulu C. Menunjukkan hubungan langsung antara harga dengan kuantiti. Hubungan langsung maknanya dia berkadar positif. Bermakna apabila harga naik, kuantiti juga naik. Apabila harga turun, kuantiti turun. Jadi, adakah kelok permintaan pasaran menunjukkan hubungan tersebut? Ya, betul. Salah. Kerana ini hukum permintaan. Hukum permintaan dia menunjukkan hubungan negatif ataupun berkadar songsang. Apabila harga naik, kuantiti turun. Apabila harga turun, kuantiti naik. Dan di kecerunan kelok adalah lebih curam berbanding kelok permintaan individu. Okey, yang ini individu dua ni, Abu dengan Ali dan ini adalah kelok permintaan pasaran. Jadi bila kelok permintaan pasaran, nampak tak dia berbentuk begini? Maknanya apa? Dia lebih landai. Kalau lebih curam ni, dia macam dia nak straight macam ni. Macam ni Macam Ali dengan Ahmad tu dia lebih curam. Jadi yang ini lebih landai. Sebab itu D adalah salah. Okey, jadi bermakna diterbitkan daripada kelok-kelok permintaan individu. Okey, jadi kelok permintaan pasaran ini diterbitkan daripada kelok permintaan Ali dengan Abu tadi. Okey, so maknanya jawapan adalah B. B itu betul. So kita jawab B. Okey, seterusnya. Wang boleh digunakan dalam pembelian secara ansuran suatu barang, iaitu fungsi wang adalah sebagai alat apa? Wang pembelian secara ansuran itu kata kunci kita fungsi wang. Jadi kita tahu bahawa fungsi wang ada 4. Jadi kita diberikan semua fungsi wang dekat sini dalam pilihan ini dan kita tengok. Okey, ukuran nilai betul tak? Salah. Kenapa salah? Sebab ukuran nilai dia mesti dalam sebutan ringgit dan sen. Jadi situ tak ada kan? Okey, kemudian simpanan nilai pula? Ya, simpanan nilai juga salah kerana simpanan nilai biasanya merujuk kepada tabungan. Dan bayaran tertunda tadi, mungkin jawapannya, tetapi kita lihat dahulu perantaraan pertukaran. Perantaraan pertukaran menunjukkan transaksi, di mana ada penjual dan pembeli membuat urus niaga. Maknanya tadi pembeli akan memberi sejumlah wang dan penjual akan menyerahkan barang. Jadi itu menunjukkan transaksi perantaraan pertukaran. Okey,
Tetapi di sini kita punya kata kunci adalah pembelian secara angsuran. Jadi itu merujuk kepada bayaran tertunda. Okey, jadi jawapannya adalah C. Jadi tadi untuk soalan 3, jawapannya adalah C. Okey, kita teruskan lagi. Okey, sekarang soalan 4 ni, situasi manakah yang menerangkan tentang import tak nampak Malaysia? Jadi kata kunci kita apa dia? Okey, situasi. Situasi apa? Import tak nampak Malaysia. Okey, bila kita sebut tentang import, import ni maknanya adalah barang atau perkhidmatan yang Malaysia beli. Malaysia beli daripada luar. Bermakna Malaysia yang akan bayar kepada negara tersebut, pengeksport. Okey, Malaysia yang akan bayar kepada negara pengeksport. Sebagai contoh, okey, kita tengok situasi yang diberikan, jadi kita kena pastikan betul-betul sama ada itu import atau ekspor. Okey, yang pertama, syarikat dari Korea membuka kilang di Pulau Pinang. Okey, maknanya Korea akan bayar kepada Malaysia. Ini adalah ekspor. Ekspor. Kenapa ekspor? Kerana situasi ini akan memberi pendapatan kepada Malaysia, di mana Korea ni tadi dia akan bayar kepada kerajaan Malaysia. Okey, kepada kepada Pulau Pinang. Dia akan Korea yang akan bayar kepada Pulau Pinang. So bermakna ini adalah ekspor. Jadi A adalah salah. Okey, kemudian kita tengok Universiti Awam Malaysia membayar gaji pensyarah dari Jepun. Jadi fikirkan siapa bayar siapa. Sementara itu kita tengok C dahulu. Kerajaan Perancis membayar bil utility untuk kedutaannya di Malaysia. Okey, jadi ini juga merupakan ekspor kerana kerajaan Perancis membayar kepada Malaysia. Jadi dia adalah ekspor. Okey, di pelancong dari Singapura menginap di sebuah hotel di Pulau Langkawi, ini juga adalah ekspor. Walaupun di negara kita, tetapi pelancong daripada Singapura yang menggunakan perkhidmatan itu. Okey, jadi ini adalah ekspor tak nampak. Okey, so salah juga. So bermakna jawapannya adalah B, di mana Universiti Awam Malaysia tadi dia mengimport pensyarah daripada Jepun. Jadi bermakna Universiti Awam Malaysia akan bayar gaji pensyarah daripada Jepun itu. Jadi itu adalah import tak nampak walaupun dia berada di Malaysia. Tetapi pensyarah tersebut dari Jepun. Okey? So jawapan adalah B. Jadi cikgu berikan contoh-contoh ni soalan-soalan yang biasa ditanya di dalam peperiksaan. Okey, seterusnya jadual di bawah menunjukkan harga dan kuantiti diminta suatu barang di pasaran. Okey, sekarang kita beralih kepada soalan pengiraan. Okey, apakah dia? Okey, soalan keanjalan keanjalan harga permintaan. Okey, berapakah nilai keanjalan harga permintaan apabila harga berubah dari RM6 ke RM12? Apabila kita diberikan soalan berbentuk begini, apa yang perlu kita buat? Okey, kita kena kenal pasti dahulu apa tugasan kita perlu buat. Okey, berapakah nilai keanjalan harga permintaan? Bermakna kita kena cari nilai keanjalan harga permintaan. Situasinya apa? Harga berubah dari RM6 ke RM12. Bermakna harga meningkat. Dan ini permintaan kan? Kuantiti diminta. So bermakna bila harga meningkat, kuantiti akan turun. Okey? Jadi apa yang kita perlukan? Seperti yang kelas-kelas sebelum ini cikgu dah terangkan, kamu mesti kenal pasti dahulu yang mana harga asal, mana harga baru dan juga kuantiti asal dan kuantiti baru. Okey, ingat lagi tak rumus untuk mengira keanjalan harga permintaan? Okey, kepada mereka yang lupa, cikgu tunjukkan di sini. Okey, jadi ini adalah rumus yang asal. Jadi bahagi-bahagi kita permudahkan. Okey, dapat yang ini jadi cikgu akan gunakan yang telah dipermudahkan seperti di bawah ni.
Okey? Keanjalan harga permintaan ya. Okey. So, ini kita akan guna formula ini dan apa yang berlaku tadi, soalan kata RM6 meningkat kepada RM12. So, kita keluarkan dahulu pemboleh ubah yang berkaitan untuk pengiraan kita, untuk mengelakkan kita silap. Okey, sekarang PO kita adalah 6. Okey? Kan? P1 kita adalah 12. Yang ni. Okey. Seterusnya adalah kuantiti tadi. Jadi QO kita, kuantiti asal adalah 30 dan kuantiti baru adalah 10. Ya. Cikgu letakkan terus di sini bila P harga ni RM supaya kita tak tertukar. Dan Q dalam kilogram. Okey, jadi sekarang kita bolehlah meneruskan untuk membuat pengiraan. Okey, jadi ED kita masukkan saja. Ni tadi, Q1 tadi. 10 tolak 30 bahagi 30 darab dengan RM6 Dalam pengiraan pun cikgu tetap masukkan RM supaya kita pasti yang itu betul harga. Ya. Jadi buat terus RM6 bahagi dengan RM12 tolak RM6, kita dapat negatif 067 darab 1 dan kita dapat negatif 067. Seperti kelas-kelas yang telah cikgu terangkan sebelum ini, kalau nilai keanjalan harga permintaan kita memang akan dapat negatif. Tapi nilai negatif itu kita akan abaikan sahaja kerana negatif itu adalah simbolik menunjukkan hubungan negatif antara harga dan kuantiti diminta. So untuk jawapan kita tak akan ambil negatif kan. Okey, sebab dalam pilihan jawapan kita pun tidak ada negatif. Okey, jadi jawapan tadi yang mana satu? Ya. A 0.67 dan biasanya jawapan kita ambil dalam 2 angka perpuluhan. Okey, kita teruskan soalan 6. Satu lagi contoh pengiraan, soalan pengiraan Jadual di bawah menunjukkan peratus perubahan harga dan peratus perubahan kuantiti bagi penawaran barang X dan barang Y. Okey, dan kita diberi nilai-nilai peratus perubahan harga dan perubahan kuantiti. Ini apa yang kita perlu buat. Maklumat mana yang betul tentang barang X dan barang Y. So, kita diberikan pilihan. So, sebelum kita buat ini, apa yang kita perlu lakukan terlebih dahulu ialah kita kena tentukan nilai keajalan bagi kedua-dua barang X dan Y. Barulah kita boleh kenal pasti apakah jenis barang tersebut. Okey. Jadi mudah saja, cikgu rasa semua orang boleh buat ni. Cuma pesanan cikgu, pastikan kamu tak tertukar sebab bila dia bagi dalam peratus perubahan harga, peratus perubahan kuantiti ni kita boleh buat direct sahaja. Cuma silap dia kadang-kadang pelajar ada yang tersilap. Q over P jangan terbalik. Q over P. Bermakna yang ni kan bahagi yang ni. Jangan tersilap. Okey, kita tengok seterusnya. Sebab kita nak tahu tadi maklumat yang betul, kita kena kenal pasti dahulu barang X dan barang Y ni. Okey. So, kita macam biasa kita akan kira. So, Q over P Jadi ni ES barang X ialah peratus perubahan kuantiti bahagi dengan peratus perubahan harga. So, sama juga dengan ES untuk barang Y. So, kita ambil saja nilai. Untuk barang X, kita perhatikan di sini. Q adalah 25. Harga adalah 40. So, kita akan dapat macam ni lah. Kita ambil dengan peratus sekali sebab peratus dengan peratus dia akan mati. Nanti kita akan dapat satu nilai. Okey. Kemudian untuk Y, kita ambil apa dia? Okey. 50 bahagi dengan 30. Betul tak? 50 bahagi 30. So, kita akan dapat nilai. Untuk barang X, kita akan dapat 0.63. Dan ES bagi barang Y adalah 1.67. Maknanya apa? Barang X ini adalah tak anjal dan barang Y adalah anjal. Kenapa? Okey, barang X mempunyai penawaran tak anjal kerana ES dia 0.63 lebih kecil daripada 1, manakala barang Y mempunyai ataupun adalah barang Y adalah penawaran anjal kerana
ES bersamaan dengan 1.67 dan nilai itu lebih besar daripada 1. Jadi sekarang kita dah kenal pasti dah. So maknanya barang X adalah tak anjal, barang Y adalah anjal. So kita perhatikan semula dalam pilihan kita tadi. Okey, barang X adalah penawaran tak anjal, barang Y anjal ya. Jadi kita perhatikan. Okey, A merupakan barang mewah. Salah kan? Dia terbalik kan? Okey, jadi A salah. Kelok penawaran lebih curang untuk tak anjal. Okey, kelok penawaran lebih landai. Alamak, tiba-tiba tak pasti pula. Okey, tak apa, kita pergi seterusnya. Perkali keanjalan lebih besar daripada 1. Betul tak tadi tak anjal? Okey, salah. Perkali keanjalan kurang daripada 1 juga salah. Dia terbalik kan? Okey. Peratus perubahan kuantiti sama dengan peratus perubahan harga. Okey. Salah. Mana ada sama kan? Kalau tak anjal tadi, barang X tadi kan, peratus perubahan harga lebih besar daripada peratus perubahan kuantiti. Ataupun peratus perubahan kuantiti lebih kecil daripada peratus perubahan harga. Dan untuk barang Y pula, statement atau penyataan dia, peratus perubahan kuantiti lebih besar daripada peratus perubahan harga. Peratus perubahan kuantiti lebih besar daripada peratus perubahan harga. Dia betul, tetapi disebabkan oleh di sebelah ini salah, dia akan jadi salah lah. Maknanya statement ini betul, tetapi partner dia salah. Jadi salah lah Okey. Jadi betul tak? Kelok penawaran lebih curang. Okey, macam formula kelas-kelas yang sebelum ni, ramai yang dah ingat TAC, tak anjal curang. Betul. Okey? Dan al, tacal kan? Tak anjal curam, anjal landai. Al, AL. Jadi betul. So jawapan adalah B. Mudah je kan? Okey. Kita selesai dengan aneka pilihan. Sekarang kita tengok pula bentuk aneka gabungan ataupun aneka pelengkap. Okey. Jadi pilih pernyataan yang betul tentang input berubah. Jadi kata tugas kita, pilih pernyataan yang betul tentang apa? Input berubah. Jadi input berubah adalah kos pengeluaran kan? Okey, kita lihat dahulu. Jadi untuk soalan seperti ini kamu boleh lihat sama ada kamu nak pilih jawapan yang betul, tetapi pada cikgu lebih mudah Ini cadangan sahaja, tak semestinya kamu ikut. Kita lihat kepada yang pernyataan yang salah terlebih dahulu. Okey, sekarang ni kita fokus pada input berubah Tetap wujud walaupun output sifar. Betul atau salah? Ya, salah. Kerana ini merujuk pada input tetap Okey, apabila satu ni salah, kita boleh lihat pada pilihan jawapan. Pilihan jawapan. Mana-mana yang ada satu, kalau kita dah yakin itu memang salah, kita boleh terus potong pilihan jawapan itu Jadi satu tadi salah, mana yang ada satu? A. Ada lagi tak? Ya, B. Jadi sekarang kita tinggal dua sahaja pilihan jawapan Okey, kita tengok seterusnya. Contoh ialah polisi insurans kebakaran. Jadi insurans kebakaran ni dia merujuk pada bangunan. Jadi itu adalah apa dia? Input tetap. Jadi bermakna statement kedua ini juga salah. Jadi ada lagi tak yang ada dua? A tadi ada dua kan? Okey, kita nampak kat situ C ada statement ataupun pernyataan kedua. Okey, jadi kita jangan overconfident, kita kena baca dulu pernyataan 3 dan 4 wujud dalam jangka masa pendek dan panjang, betul tak? Ya, betul. Kerana input berubah dia ada dua-dua. Tapi input tetap dia hanya ada dalam jangka masa pendek sahaja. Jangka masa panjang, semua input adalah input berubah. Okey, so 3. Kita tengok yang 4. Berubah secara langsung dengan tingkat output. Berubah secara langsung dengan tingkat output. Betul tak? Ya, betul. So, jadi confirm lah 3 dan 4 itu betul. So, sudah terang lagi bersuluh. Jawapan kita adalah D. Okey. Seterusnya, kita lihat jadi ada yang kata soalan jenis ini lebih mudah. Sebab
kita boleh dapat daripada clue-clue tu, kita boleh bantu kita untuk dapatkan jawapan yang tepat. Okey, kita tengok lagi satu contoh. Antara yang berikut, manakah merupakan ciri-ciri akaun semasa? Okey, ciri-ciri akaun semasa. Okey, kita lihat. Adakah akaun semasa merupakan wang sah? Betul atau salah? Ya, salah. Okey, bila satu salah, ada tak yang kita boleh get rid ataupun kita boleh kurangkan dalam jawapan? Ya. A dan B. Okey, sekarang kita tinggal dua pilihan. Okey, diberikan kemudahan overdraft. Betul tak? Okey. Betul kan? Tetapi kita tengok dahulu, dia ada 2 dan 3, 3 dan 4. Jadi tak pasti. Okey, boleh membayar menggunakan cek. Betul tak? Pun rasa betul. Okey, kita tengok. Ada lagi tak yang salah? Okey, semakin panjang tempoh simpanan, semakin tinggi kadar faedah. Okey, adakah akaun semasa ni diberikan faedah? Okey, secara umumnya tidak diberikan faedah Malah pemilik akaun semasa perlu membayar charge perkhidmatan kepada bank. Okey, so 4 juga salah. Ada tak yang ada 4 kat situ? Okey, kita ada D. Sekarang kita tinggal 2 dan 3 tadi. Okey, diberikan kemudahan overdraft. Overdraft adalah kemudahan mengeluarkan wang melebihi baki dalam akaun semasa. Jadi, ada. Boleh membayar dengan menggunakan cek. Okey, pemegang akaun semasa boleh menggunakan cek untuk membuat bayaran. Okey, so betul tak? Ya, jawapan adalah C, 2 dan 3. Okey, baik. Sekarang kita beralih kepada jenis yang ketiga. Apa dia? Bentuk pernyataan betul, salah sebenarnya soalan ini sangat menguji kamu sebab dia 50-50. Okey. So biasanya kita akan diberikan jadual seperti ini. Jadi pilihan jawapan ni tidak perlu kamu hafal, dia akan diberikan dalam kertas soalan Okey. Jadi dekat sini cikgu berikan 2 contoh soalan soalan 9 hingga soalan 10 berdasarkan pilihan jawapan seperti jadual di bawah jadi diberikanlah untuk pernyataan 1, pernyataan 2 itu sama ada betul atau salah. Kita kena kenal pasti. Okey, seterusnya kita tengok contoh soalan 9. Okey. Pernyataan yang pertama. Apa dia? Mekanisme harga ialah interaksi kuasa permintaan dan kuasa penawaran dalam pasaran. Jadi kita kenal pasti kata kunci dia. Mekanisme harga. Lepas tu interaksi kuasa permintaan dan kuasa penawaran dalam pasaran. Betul atau salah? Ya, betul. Okey, so sekarang kita dah dapat pernyataan 1 adalah betul. Jadi jawapan kita sama ada A atau C kan? Kita tengok yang kedua. Mekanisme harga merupakan cara penentuan harga dalam sistem ekonomi perancangan pusat. Mekanisme harga, cara penentuan harga dalam sistem perancangan pusat. Betul ke? Okey, sistem ekonomi perancangan pusat ada siapa? Hanya ada kerajaan. Sedangkan individu dan firma tidak terlibat Okey, semua ditentukan oleh kerajaan. So bermakna mekanisme harga tidak berlaku. Dalam sistem ekonomi perancangan pusat ataupun sosialis cara penentuan harga memang hak mutlak kerajaan. So bermakna pernyataan kedua adalah salah. So bila pernyataan 1 betul, 2 salah, yang mana satu jawapan kita? Ya, jawapan kita adalah A. Macam itulah. Maknanya memang 50-50 jawapan kita. Jadi kena baca betul-betul, fahamkan betul-betul. Ada kalanya disebabkan oleh satu perkataan atau satu istilah saja dia boleh mempengaruhi. Pernyataan yang betul boleh jadi salah, pernyataan yang salah boleh jadi betul. Okey, seterusnya soalan ke-10 Cikgu rasa ini soalan yang terakhir. Okey, penawaran adalah suatu barang yang sanggup dan mampu dikeluarkan pada satu tingkat harga dalam tempoh masa tertentu. Penawaran
sesuatu barang yang sanggup dan mampu dikeluarkan pada satu tingkat harga dalam tempoh masa tertentu. Jadi ini adalah maksud penawaran, ya. Okey, betul tak? Ya, betul. Okey, sekali lagi. Yang pertama kita betul. Okey, kita lihat yang kedua. Semakin tinggi harga suatu barangan, semakin tinggi kuantiti ditawarkan. Okey. Jadi, ini merujuk kepada apa? Ya, betul. Ini menunjuk kepada penawaran. Jadi, semakin tinggi harga suatu barang, semakin tinggilah kuantiti yang ditawarkan. Sebab penawaran kan? Okey, jadi yang pernyataan kedua juga betul, bermakna betul-betul. Macam Upin Ipin kan? Betul-betul. So, jawapan kita mana satu? Ya, jawapan kita adalah C. Okey. Ya, jadi itu adalah beberapa tips untuk teknik atau kaedah kamu menjawab, ya. Jadi cikgu harap perkongsian hari ini boleh membantu kamu sedikit sebanyak untuk dapat menjawab kertas satu dengan lebih baik. Okey. Jadi ingat selalu apa dia? Kekuatan tidak datang dari kemampuan fizikal, tetapi ianya datang dari semangat yang tidak pernah mengalah. Jadi untuk kertas satu ni, macam mana kamu nak skor, kamu kena buat banyak latihan. Okey, jadi sekarang ni subjek-subjek teras pun dah habis. Jadi kamu boleh tumpu untuk buat latihan sebanyak mungkin kertas satu. Jadi insyaAllah dengan latih tubi, mana yang tak faham tu pastikan kamu faham. Tak faham juga tanya dengan kawan-kawan, tanya dengan guru kamu. Boleh juga tanya dengan Cikgu Ainun kan. Okey. Jadi cikgu doakan kamu akan berjaya dengan cemerlang. InsyaAllah kalau kamu boleh dapat 40/40 kertas satu, insyaAllah cemerlang memang milik kamu insyaAllah. Okey. Jadi cikgu ucapkan terima kasih kepada semua di atas perhatian dan juga sokongan kepada kelas-kelas yang cikgu adakan. Okey, jadi semoga perkongsian ini bermanfaat dan boleh membantu kamu untuk mendapat keputusan yang lebih baik dan lebih cemerlang dalam ekonomi, terutamanya dalam ekonomi SPM nanti. Okey, jadi kepada mereka yang belum lagi subscribe, bolehlah subscribe channel Cikgu Ainun, like dan share juga, dan boleh tekan tombol loceng untuk notifikasi video-video seterusnya. Jadi insyaAllah selepas ini cikgu akan terbitkan pula untuk kertas 2 bahagian A dan juga bahagian B. Okey, jadi cikgu ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang sudi bersama kelas cikgu daripada mula hingga ke akhir. Jadi semoga segala perkongsian ini bermanfaat. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan datang daripada cikgu sendiri. Cikgu mohon maaf. Jadi teruskan memberi sokongan anda. Sehingga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jaga diri, hiasi pribadi. Kita jumpa lagi. Bye-bye.